Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Nuzila Talaha bagi Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 10 Disember. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak akan mewujudkan unit integriti di kesemua pihak berkuasa tempatan PBT. Menterinya Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, unit berkenaan akan diwujudkan mulai tahun hadapan. Jelas Datuk Seri Profesor Dr. Sim, penubuhan unit yang bertindak sebagai penyelaras integriti untuk setiap PBT adalah sejajar dengan inisiatif memperkukuh program integriti di kementerian berkenaan. Beliau turut menyeru pegawai-pegawai di PBT yang merupakan petugas Barisan Harapan dan pembekal perkhidmatan MLGH supaya sentiasa berintegriti, telus serta bertanggungjawab terhadap orang awam semasa menjalankan tugas masing-masing. Datuk Seri Profesor Dr. Sim berucap pada majlis perasmian Hari Anti Rasuah Antarabangsa Peringkat Negeri, anjuran bersama MLGH dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak di Kuching. Sementara itu, Pengarah SPRM Sarawak Muhammad Zaki Hassan menedahkan seramai 364 penjawat awam seluruh negara telah menerima pengiktirafan SPRM kerana menunjukkan etika dan integriti tinggi dalam menangani rasuah setakat ini. Ia melibatkan jumlah ganjaran bernilai RM670,466. Pada majlis itu, seramai 40 penjawat awam di Sarawak menerima pengiktirafan daripada SPRM. Sementara di Limbang, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Cawangan Limbang akan bekerjasama dengan Majlis Daerah Limbang MDL dan Majlis Daerah Lawas untuk menggempur habis-habisan sebarang aktiviti rasuah dan salah guna kuasa di bahagian itu. Penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Limbang Muhammad Hasnaim Hashim berkata, kerjasama itu amat diperlukan memandangkan pihak berkuasa tempatan PBT mempunyai peranan lebih dekat dengan komuniti setempat. Mengalu-alukan kepada semua masyarakat, terutamanya yang berada di sekitar bandar Limbang dan juga Lawas, membantu dan menyokong pihak SPRM bersama-sama dengan PBT untuk membanteras jenayah rasuah. Tanpa aduan dan juga maklumat daripada masyarakat di Lawas dan juga di Limbang, maka pihak SPRM agak sukar untuk menjalankan siasatan bagi membasmi jenayah rasuah yang berlaku di negeri Sarawak ini. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri program Hari Anti Rasuah Antarabangsa Peringkat Bahagian Limbang di Perpustakaan Awam MDL Limbang. Penduduk di Bandar Simanggang dijangka dapat menikmati bekalan air yang lebih stabil menjelang pertengahan tahun hadapan. Ketika ini, kerja-kerja naik taraf kapasiti loji rawatan air di BIE sedang dilaksana dengan status semasa perkembangan projek kira-kira 40% siap. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis semasa dialog bekalan air Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB bersama Ketua Kampung dan Ketua Masyarakat di Bandar Simanggang menjelaskan loji rawatan air bayai ketika ini hanya mampu memproses 33.3 juta liter air sehari. Keupayaan loji tersebut bakal ditingkatkan ke 53.3 juta liter air sehari dan ia diyakini mampu menampung keperluan sehingga 90,000 penduduk di Seri Aman berbanding 60,000 penduduk ketika ini. Jadi saya berharaplah dengan kapasiti baru nanti kita dapat improve the capacity lah, supaya kita dapat mekalkan water supply ini kepada kawasan-kawasan yang jauh dari Bandar Simanggang sampai di Melugu sampai di Grand Stumbin. Projek naik taraf loji rawatan air bayai melibatkan perbelanjaan RM21.5 juta. Selain itu, JBAB juga bercadang untuk membina saluran paip sepanjang 28 km bagi menyalurkan sumber air mentah dari Sungai Batang Lupar di Engkelili ke loji bayai. Bagaimanapun, cadangan itu masih di peringkat reka bentuk dengan kos anggaran RM140 juta. Bertingkat kualiti jalan raya dan menurunkan kadar kes kemalangan maut di negeri ini. Itu misi Sarawak menjelang tahun 2025. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Julaihi Narawi berkata, bagi memastikan ia tercapai, Sarawak memerlukan peruntukan yang lebih bagi menyelenggara jalan yang rosak selain melakukan kajian.
Datuk Julaihi mendedahkan penyelenggaraan jalan hanya menggunakan peruntukan kerajaan negeri setakat ini, manakala peruntukan daripada kerajaan persekutuan tidak mencukupi bagi meliputi keluasan jalan. In the future they will consider more fund. We are looking forward for that. Probably for our security border road in the future, because Sarawak is proposing to put up a security border road at our Sarawak Kalimantan border. Selain itu, mengenal pasti langkah bagi mengurangkan kes kemalangan maut sekurang-kurangnya 10% dengan kerjasama agensi penyelidik dan institusi pendidikan. Datuk Julaihi ditemui pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA Plan Strategi Keselamatan Jalan Raya 2021-2025 antara Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak dan Unimas Holdings Sdn Bhd. Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak diwakili oleh pengerusi eksekutifnya Datuk Safri Zainuddin dan Unimas Holdings Sdn Bhd diwakili pengerusinya Datuk Halta Solhi. MOA itu antara lain membekalkan rangka kerja strategik bagi inisiatif keselamatan jalan raya dan memberi peranan besar kepada pemegang taruh membantu kerajaan mengurangkan kadar kematian akibat kemalangan. Sarawak komited mempromosi pelancongan domestik tahun depan bagi merancangkan semula industri pelancongan di negeri ini setelah terkesan akibat pandemik COVID-19. Jelas Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Sebastian Ting, bagi suku pertama tahun hadapan dijangka memperlihatkan kedatangan pelancong asing yang minima. Bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa penyelarasan pelancongan Sarawak STCC di Kuching, Datuk Sebastian memberitahu di bawah ekor pelancongan, kementerian akan mempromosi kawasan air terjun yang terdapat di Sarawak. Sebanyak 66 kawasan air terjun berjaya ditemui dalam tempoh pandemik ini dan berpotensi untuk dipromosi bagi sektor pelancongan tempatan. Bagi pelancongan berasaskan komuniti pula, kementerian menggalakkan penduduk tempatan untuk menyediakan kemudahan inap desa. Selaras pelan pemulihan pelancongan kementerian itu mempromosi pelancongan domestik. And I also would like to take this opportunity to invite more operators to set up homestays throughout Sarawak. Motec will be here to help us together with STB actively promoting. Together we get through this difficult time under COVID-20 for this year, and we look forward to a better year 2021. Sementara itu, kempen pelancongan dalam negeri Sia Sitok Sarawak berjaya menjana lebih RM900,000 jualan bagi 634 pakej pelancongan dan 3,677 orang. Bagi kalender pelancongan 2021, sebanyak 117 acara dan festival telah tersenarai berbanding 105 tahun ini. Mendepani dunia digital, Radio Televisyen Malaysia RTM akan terus menghasilkan penyampaian berkualiti melibatkan pelbagai medium. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ke arah itu, pencarian bakat-bakat baru menekankan personaliti yang lebih versatil dan menempati kehendak semasa. Pada masa dan ketika ini, dalam dunia penyiaran yang semakin mencabar, aspek keterampilan di TV bukanlah satu yang mutlak dan utama, tetapi dari segi keupayaan berfikir, keupayaan dari segi penulisan. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau proses uji bakat pencarian penyampai berita TV Bahasa Malaysia dan IBAN yang diadakan di RTM Kuching. Tambah beliau, pencarian ini adalah salah satu strategi RTM Sarawak dalam mewarnai siaran TV RTM Sarawak tahun depan. Setakat pukul 12.30 hari semalam, kira-kira 100 orang peserta daripada pelbagai latar belakang menghadiri uji bakat yang diadakan selama 2 hari bermula semalam. Sarawak kembali mencatatkan sifar kes positif COVID-19 semalam. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataannya berkata, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 1,072. Dalam pada itu, terdapat 4 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih dan dibenarkan discharge meningkat kepada 1,041 orang.
Jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 12 orang, iaitu 9 kes di Hospital Umum Sarawak dan 3 kes di Hospital Miri. Selain itu, terdapat 39 pesakit dalam siasatan PUI baru telah dilaporkan dan 1 kes PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. JPBN turut memaklumkan terdapat 4 kluster yang masih aktif, iaitu kluster besi, kluster Jalan Abel, kluster Green Hill dan kluster Wisma Sebekas. Kesemua kluster berkenaan adalah di daerah Kuching. Menurut kenyataan tersebut, daerah Serian dan Kuching kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 3 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lepas, manakala 38 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Sebanyak 19 kawasan perairan di Sarawak telah dikenal pasti sebagai zon nyah buaya. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC, Kontroler Hidupan Liar dan Kontroler Taman Negara dan Rizab Semula Jadi, Zulkifli Muhammad Atun berkata, SFC telah mengambil inisiatif untuk mempertingkat pemahaman penduduk dan pertubuhan bukan kerajaan berkenaan zon itu. Menurut Zulkifli, walaupun reptilia yang ditemui zon nyah buaya akan diasing atau dikeluarkan dari sesuatu tempat, namun kewujudannya di zon itu tidak mengelakkan 100% terhadap serangan buaya. Sebaliknya, mampu mengurangkan populasi buaya yang semakin meningkat di kawasan zon buaya selain mampu mengurangkan kebimbangan dalam kalangan penduduk. Katanya, sebagai sebuah badan berkanun yang diberi kuasa untuk memelihara dan melindungi hidupan liar di Sarawak, mentaliti membunuh atau mengeluarkan buaya dari sesuatu kawasan bukanlah penyelesaian untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan buaya. Sebaliknya, akan menjurus kepada pelbagai isu lain seperti keselamatan, keperluan teknologi dan senjata serta isu pembentukan moral masyarakat. Ucapan beliau dibacakan oleh pengurus SFC Wilayah Miri, Rudolf Grangmudit, semasa program 3M mengenali, memahami, memelihara buaya di Dewan Kampung Patiambun, Limbang. Mengenai program 3M Buaya yang mula diperkenalkan pada tahun 2013 sebagai usaha SFC menyebarluaskan maklumat berkaitan buaya terutama kepada penduduk yang tinggal dalam lingkungan habitat buaya. Tahun ini sebanyak 16 kawasan terlibat dengan program ini termasuk di Limbang dan Lawas dengan pendekatan turun padang mendekati komuniti setempat. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Saudara terus amalkan pemakaian pelitup separuh muka di kawasan awam, jaga penjarakan fizikal dan kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. Jadikan ia norma baharu untuk membendung penularan COVID-19. Saya Nusla Talaha, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.